Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus berada di bumi Allah ini sebagai seorang yang beriman dan seorang Islam. Syukur Allah bagi kita makan lagi, Allah masih bagi kita hirup udara yang segar. Walaupun kita mengalami situasi bala, ujian daripada Allah dengan COVID-19, namun begitu kita jadikan ini sebagai sesuatu yang meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita akan mulakan kuliah kitab Hidayatus Sibyan, karangan ulama yang hebat. Seorang ulama yang telah menyelesaikan tulisan kitab ini pada tahun 1912. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk bagi kanak-kanak dalam mengetahui dan mengenali iman dan juga Islam. Itulah tajuk kitab yang telah ditulis oleh ulama besar ini. Siapa ulama besar yang menulis kitab ini? Beliau adalah Tuan Husin Kedah, ataupun kita panggil Tuan Guru Haji Husin. Beliaulah yang membuka pondok Pokok Sena Kepala Batah dekat dengan Mawar, Madrasah Al-Quranul Arabiyah. Hari ini sudah menjadi SABK Khairiyah Islamiyah. Dulunya adalah pondok Tuan Husin Kedah, buka situ. Inilah pengarang kitab kita. Beliau lahir pada tahun 1863. Tahun 1863 beliau lahir di Titi Gajah, Kedah. Sebelum kita nak baca kitab ni, kita kena kenal dulu pengarang dia siapa. Bila kita kenal pengarangnya siapa, maka barulah kita berasa bahawa besar sungguh kitab ni. Pasal pengarang dia bukan Ustaz Fahmi, pengarang dia bukan Ustaz biasa, tapi ulama, orang alim yang wara', yang telah pun hidup awal daripada kita, menuntut ilmu dengan para ulama yang lain, dan keturunannya jugalah keturunan yang baik-baik. Baik, kita sebelum kita baca kitab ni, kita kenal dulu penulis dia, iaitu Tuan Husin, Haji Husin bin Muhammad Nasir. Lahir di mana? Dia lahir di Titi Gajah, Kedah. Siapa biasa nak pergi Kepala Batah Kedah tu, dekat dengan Lapangan Terbang lah, dekat Lapangan Terbang. Di situ ada Titi Gajah. Dulu ada pondok. Beliau lahir kat situ dan belajar di pondok Titi Gajah sebelum beliau ataupun Al-Fadil Al-Marhum Syekh kita ni, Tuan Husin ni, Tok Guru kita ni, pengarang kitab kita ni, dia pergi mengaji sampai ke Fortani, merantau ke Singapura, ke Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, di semenanjung tanah Melayu kita. Waktu tu sudah pun dijajah oleh Inggeris.
Kemudian beliau melanjutkan pelajaran sampailah pergi ke Mekah. Pada zaman tu Mekah lah tempat pengajian para ulama Melayu dan ulama di Mekah. Jadi Tuan Guru Haji Hussein, kalau dikira dia adalah orang Banjar, orang Kalimantan, Banjarmasin. Orang Banjarmasin. Banjarmasin ni siapa yang boleh main duduk Kedah? Macam mana Tuan Guru kita ni, Tuan Guru Hussein ni, pengarang kitab kita ni, dia boleh main ke Kedah? Cerita dia, tuk kepada moyang dia, tuk kepada moyang Tuan Guru kita ni, dia balik daripada Mekah, singgah kat Kedah. Nak balik pergi Kalimantan, kena lalulah Kedah, kena lalu Selat Melaka. Jadi dia singgah di situ. Bila singgah, Raja Kedah ni dengar kata ada guru besar, guru yang cukup hebat, tuk guru yang cukup hebat ni, tuk kepada moyang dia. Jadi bila dengar macam tu, Sultan ataupun Raja Kedah pun panggil mai ke istana dan tawarkan beliau menjadi guru dan ulama di Kedah, mengajar di istana, dapat kebenaran, malah disuruh oleh Raja Kedah ketika tu. Jadi alhamdulillah, mulalah daripada tu dia pun menikah dengan orang Kedah. Akhirnya keturunan beliau pun terus berada di Kedah, dan Tuan Hussein adalah salah seorang daripada keturunan Banjarmasin. Jadi kemudian tak apalah, itu cerita keturunan beliau, keturunan Syekh Hussein, ataupun Tuan Guru Haji Hussein kita ni yang pengarang kitab kita. Jadi beliau meninggal di Kedah. Anak-anak dia ambil dia, kemudian dimakamkan di Titi Gajah lah. Jadi makam dia ada di Titi Gajah. Jadi beliaulah yang mula buka pokok senam. Banyaklah pondok di Sungai Limau pun dia ada biasa buka, di Bohok pun dia ada buka merata. Tapi yang paling terkenal ialah pokok senam. Selepas beliau meninggal, maka dia telah diteruskan, pengajian pondok tu diteruskan oleh Tuan Haji Ahmad, Tok Guru Haji Ahmad, Qadi besar Pulau Pinang waktu tu, adalah anak dia, Haji Ahmad Tuan Hussein. Kita panggil Haji Ahmad Tuan Hussein. Sebenarnya beliaulah yang mula membuka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, anak-anak yang dikasihi sekalian yang mendengar bicara ilmu saya pada pagi ini, kitab yang kita nak baca ni walaupun nampak kecil, memang kecil lah, pasal dia tulis hidayah untuk kanak-kanak. Jadi walaupun nama dia hidayah kepada kanak-kanak, bukan ilmu yang nak disampaikan ni untuk kanak-kanak saja, tapi nak ceritanya bahawa ilmu yang dia nak sampaikan dalam kitab ni, daripada kanak-kanak lagi, daripada anak-anak kecil lagi dah kena tahu dah. Daripada anak kecil, tambahlah bapa anak, mak anak, tok cucu. Lagilah kalau kita yang dah dewasa, yang dah tua pun tak tahu benda-benda yang nak diceritakan nanti, maka ambillah peluang kita belajar. Sebab tu saya baca kitab yang simple. Untuk anak-anak mawar, ini adalah kitab yang paling simple, dan hampa kena tahu. Benda ni kena tahu, kena maklum dan kena belajar. Sebab dia adalah fardu ain. Basic, benda asas sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam. Sejak daripada kecil. Tuan-tuan dan perempuan dan semua para pendengar yang dikasihi sekalian, jadi insya-Allah kalau ada nak tanya apa, boleh tulis dalam
mesej tu, insya-Allah saya akan baca. Kalau ada yang nak tanya, ada persoalan, termasuklah anak-anak sendiri, kalau tak apa faham apa yang nak disampaikan, boleh tanya, komen dekat situ dan Nabi akan jawab. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga mana-mana siapa-siapa yang mendengar daripada kuliah saya hari ini, dan insyaAllah kita akan kuliah bersiri. Kalau boleh kita nak habiskanlah kitab ini dalam tempoh PKP yang ketiga ni sampai 28 April kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sempat, mungkin kalau ada lagi PKP seterusnya kita akan sambung insya-Allah. Jadi kita mula baca kita mula baca kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh ulama hebat yang bernama Tuan Haji Hussein, Tuan Guru Haji Hussein bin Muhammad Nasir, ulama Banjar yang hebat yang telah pun menghabiskan usia hidupnya dalam medan ilmu, medan pendidikan pondok khususnya. Baik, beliau mulakan dengan ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Makna iman pada syarak iaitu tasdik hati dengan Allah dan Rasulnya. Yang kata iman adalah kita membenarkan dalam hati. Tasdik itu maksud dia benarkan dalam hati. Kita kata betul, betul, betul. Kita kata betul, benar, benar, benar. Kita benarkan, benarkan apa? Benarkan dengan Allah dan Rasulnya, bahawa Allah dan Rasulnya dan segala hukum yang datang dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala yang diketahui akan dia pada agama dengan darurat, segala i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan lain-lainnya. Jadi kita benarkan dalam hati Allah, Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Maknanya apa yang diturunkan oleh Allah daripada hukum-hukum dia. Hukum puasa, zakat, haji, sembahyang, apa sahaja hukum. Apa sahaja hukum yang ada dalam Quran yang diturunkan yang kita tahu dengan darurat. Apa maksud dalam agama? Dia kata daripada agama dengan darurat. Maksudnya kalau kita benda hak kita tak tahu ni, maksudnya sembahyang takkan tak tahu kok wajib, fardu ain, fardu kepada orang Islam wajib. Oh saya tak tahu, benar kecuali orang mu'alaf lah. Tu pun awal-awal lagi kita dah kena habaq. Itu maksud dia, kita yakin benda yang darurat, puasa, zakat, haji, sembahyang apa semua ni benda darurat. Tak boleh ada orang kata bahawa dia tak tahu. Itu maksud darurat. Minad darurah. Daripada minad din bid darurah. Daripada agama secara darurat mesti tahu. Takkan tak tahu puasa Ramadan tu wajib, kena tangkap tanya, ni pasal apa hang tak puasa? Saya tak tahu, kata puasa tu wajib, tak boleh. Itu maksud dia yang dimaksudkan dengan agama dengan darurat. Maksud dia yang tu, faham lah? Maksud minad din bid darurah, agama dengan darurat. Maksud tu istilah dia ialah semua amalan-amalan yang tak boleh siapa pun kata dia tak tahu sedangkan dia orang Islam. Macam mana orang Islam tak tahu kata babi itu haram? Macam mana kata orang Islam tapi dia tak tahu kata arak tu haram? Tak boleh. Benda tu tak boleh kata dia tak tahu. Sebab itu daripada agama secara darurat dia kena tahu. Tu maksud dia. Baik. Dan dikehendaki dengan tasdik, iaitu qabul hati. Makna dia diterima. Betul. Arak tu haram. Betul, sembahyang tu wajib. Betul, benar, sungguh Allah Ta'ala tu ada. Betul, benar, sungguh Rasulullah SAW itu nama dia Muhammad. Betul, Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi dan Rasul. Betul, Quran ni turun daripada Allah. Itu maksud dia betul, terima, qabul dengan hati.
Baik, apa makna Islam? Bahwasanya makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang datang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Islam junjung, makna dia terima. Kita junjung. Junjung ni makna dia kita letak ke atas, kita terima. Terima apa? Terima apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat main buat apa? Pekerjaan agama. Kita junjung apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi SAW daripada pekerjaan agama. Hak pekerjaan agama ni kita kena terima terus daripada Nabi SAW. Pekerjaan agama apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Semualah. Ambil ayat sembahyang dengan cara semua kena terima. Terima bab-bab agama. Bab-bab agama, kerja-kerja agama, perbuatan agama, semua kita kena ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pekerjaan, cara nak tanam pokok, tak payahlah. Tak payahlah macam mana nak bawa kereta. Tak ada. Nabi tak ajak cara nak bawa kereta. Cara nak bawa kuda, tak payahlah. Tak apa yang tu. Tak apa. Yang tu tak ada masalah. Hak Nabi buat main ni adalah agama. Hak tu yang kita kena terima dan junjung. Kena terima dan junjung. Yang ni tak boleh ambil hak orang lain. Kena ambil hak Nabi, junjung. Elok-elok, pegang elok-elok. Itu maksud Islam. Kita ni Islam pasal apa maksud Islam? Islam ialah kita junjung apa yang Nabi buat main daripada pekerjaan-pekerjaan agama. Maknanya sembahyang kita kena ikut Nabi, puasa kita kena ikut Nabi, zakat kita kena ikut Nabi, sedekah kita kena ikut cara Nabi, zikir kita kena ikut Nabi. Bawa kereta tak apa. Tak apalah, bawa kereta tak ikut pun tak apa, pasal Nabi pun tak bisa bawa kereta. Bab pekerjaan agama. Rukun iman. Jadi rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman 6 perkara. Pertama, wajib percaya kita dengan Allah. Wajib percaya kita dengan Allah Ta'ala. Rukun iman. Rukun iman yang kedua, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Beriman pada malaikat. Ni kena hafal lah rukun iman. Rukun iman kena percaya, kena hafal. Wajib ke hafal ni? Segi agama tak wajib hafal. Tapi segi kalau ilmu wajib hafal. Bila ustaz suruh hafal, wajiblah. Tapi bukanlah wajib pada agama, wajib pada sekolah, wajib pada madrasah, wajib pada pondok, wajib pada guru. Bukan wajib pada agama. Tapi beriman dengan Allah wajib. Wajib. Beriman dengan malaikat wajib. Wajib beriman dengan kitab-kitabnya. Wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya, nabi-nabi. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Apa bergantung maksud dia ini? Yang maksud bergantung dengan dia, hari akhirat. Kita beriman, wajib percaya pada hari akhirat. Maksud dia apa? Hari kemudian dan yang bergantung dengannya. Yang bergantung. Kadang-kadang orang kata apa dia ayat ni? Ialah ayat orang tua-tua dulu. Kitab kita baca ni, kitab karang habis tahun 1912. Tahun 1912. Zaman tahun 1912. Ayat dia macam ni lah bahasa dia. Bahasa buku masa tu. Bukan nak sama dengan bahasa kita tahun 2020. Dah beza lah. Dah beza lah. Beza banyak lah. Hampa lah ni. Budak-budak lah ni. Hampa lah ni. Orang-orang muda lah ni. Apa semua. Lah ni semua pakai WhatsApp lah, mesej dan sebagainya. Bukan reti tulis surat lah. Dulu kami tulis surat lagi, hantar kat mak. Nak minta duit ke apa kan, tulis surat.
post 3 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang tak sampai pula surat. Lah ni nak minta duit kat mak pakai SMS ya, pakai WhatsApp, pakai Telegram, senang ya. Dulu ayat dia macam tu lah. Jadi ayat dia kata, percaya kita hari yang kemudian dengan hari yang kemudian. Hari yang kemudian ni hari akhirat lah. Dan yang bergantung dengan dia, dan barang yang bergantung. Barang tu maksud dia apa sahaja benda yang berkaitan dengan hari akhirat. Syurga, neraka, hisab, yaumul mahsyar, siratul mustaqim. Ayat tu lah. Tu yang maksud barang yang bergantung dengan dia tu, benda-benda tu lah. Kita wajib percayalah juga. Wajiblah percaya pada syurga, wajib percaya kepada neraka, wajib percaya kepada hisab, wajib percaya pada mahsyar. Sekali dia kata, lalu rukun iman tak habaq pun. Rukun iman kata wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Kita wajib percaya dengan hari kemudian. Tak payah, tak habaq pun kata wajib percaya pada hari syurga, yang yaumul mahsyar. Tang mana? Tu yang pengarang kitab kita Syekh Tuan Hussein ni, dia tulis, dia kata wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Barang yang bergantung dengan dia. Boleh tanya kalau tak faham, tulis dekat komen tu apa yang tak faham. Lagi kita bagi ruang jugalah, kalau siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Kemudian yang keenam, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada dan qadar ni macam acuan dengan kuih. Kalau acuan dia bulat, keluar kuih bulat lah. Takkan acuan bulat keluar kuih 3 segi. Itu panggil qada dan qadar. Allah Ta'ala dah tetap, maka keputusan kan keluar tu ikut apa yang telah ditetapkan. Kuih dengan acuan. Kalau acuan dia 3 segi, kuih dia 3 segi. Qada dan qadar. Baik. Jadi dia kata di sini untung baik dan untung jahat. Bermula untung baik iaitu iman dan taat. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Maknanya semua Allah Ta'ala telah tentukan. Allah telah tentukan yang baik dan buruk. Maksudnya yang iman dan yang kufur, yang taat dan yang maksiat. Kalau dia buat maksiat ke, semua ditakdirkan Allah. Dia semayang pun dengan takdir Allah. Kalau macam tu, bila orang jawab, saya dah ditakdirkan jadi jahat. Masalahnya, bila Allah Ta'ala kata, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Bila kita buat satu benda-benda yang tak baik, menzalimi diri kamu, maka cepat-cepatlah kamu bertaubat kepada Allah. Allah tak marah kalau kita bertaubat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala suka pada orang yang bertaubat. Jadi maknanya kalaulah dia dah buat maksiat, takdir Allah dia buat maksiat, cepat-cepatlah dia bertaubat kepada Allah SWT. Baik. Rukun Islam. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mendiri akan sembahyang 5 waktu, memberi zakat, puasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Mengucap 2 kalimah syahadah, itu rukun yang pertama. Nak jadi Islam kena mengucap dulu. Kena mengucap. Kemudian yang kedua, sembahyang 5 waktu. 3, keluarkan zakat. 4, puasa bulan Ramadan. 5, kerjakan haji di Baitullah kalau mampu pi. Ni coronavirus tak boleh pi. Kalau kata tahun ni dia kata Mekah tutup. Masjid Mekah, Masjidil Haram ditutup. Tak boleh pi. Tak pilah kita. Sebab tak berkuasa, tak mampu. Tak wajib lah. Kalau mampu baru wajib. Tapi sembahyang dia sebut tak mampu tak? Kalau mampu tak ada. Sembahyang. Sembahyang wajib.
Baik. Dan hakikat, bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Al-jazmu mutabiq lil haqqi an dalil, iaitu i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah. Al-jazam ni maknanya dia tetap, tak berubah lah. Tapi dia kena al-mutabiq lil haqqi, kenalah dia tu muafakat bagi yang sebenarnya. Makna dia kena betul. Bukan boleh jazam benda tak betul. Dia i'tiqad bahawa lembu bertelur. Betul ke? Dia jazam, makna dia tetap pendirian. Pendirian dia tetap bahawa lembu bertelur. Mana boleh lembu bertelur? Tak boleh lah. Makna dia tak mutabik lil haqqi, tidak bertepatan dengan yang benar. Dia kena bertepatan lah. Kalau dia kata lembu beranak, tepat lah. Tapi kalau lembu bertelur, tak tepat. Tapi dia yakin yang tu. Dia kata tak, lembu bertelur, tu tak betul. Maka yang kata makrifat ni, benda yang kata makrifat ni, dia hakikat makrifat tu 3 perkara. Pertama dia kata, yang maksud dia macam ni, al-jazmu al-mutabiq lil haqqi an dalil, iaitu tiada berubah, tetap pendirian dan mesti muafakat bagi yang sebenarnya, makna bertepatan dengan benda yang betul, dan ia pekerjaan yang i'tiqad lagi daripada dalil, mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil pun tak boleh juga. Jadi dalam bab makrifat ni dia ada 3 perkara yang kita nak. Jazam, dia mesti ada pendirian. I'tiqad dia mesti ada pendirian dan i'tiqad dia. Yang kedua, mesti bertepatan dengan benda yang betul. Yang ketiga, dia mesti ada dalil. Tak ada dalil, tak boleh juga. Tak makrifat lagi nama dia. Sebab tu yang disebut makrifat. Nak cerita dia makrifat. Kalau makrifat apa, mayang pun tak. Kami mengaji makrifat. Jadi sampai ketika kami tak payah sembahyang lah. Itu tak betul lah. Ghairu mutabiq lil haqqi, tidak bertepatan dengan hak. Dia mesti al-mutabiq lil haqqi, mesti betul, bertepatan dengan benda yang betul. Baik. Maka barang siapa tiada jazam pada i'tiqadnya, maka dinamakan jahil basit. Dia pendirian dia tak tetap. Dia tak jazam. Pendirian dia tak tetap. Dia tak jazam. Dia kata betul ke lembu tu bertelur? Betul ke ayam beranak? Dia tak tetap. Pendirian dia tak tetap. Dia ni kita panggil jahil basit. Jahil lah, bodoh. Jahil tu bodoh lah. Bodoh tu jahil. Dia bodoh. Orang panggil bodoh basit. Bodoh sikit-sikit lah. Bodoh sikit. Pasal dia tak tetap lagi. Pendirian dia tak tetap lagi. Dia cuma dia duduk ingat ayam beranak kot. Takat tu kod lah. Dia ada kod. Dia tak betul-betul lagi. Jadi panggil jahil basit. Bodoh sikit. Bodoh sikit lah. Bodoh sikit. Dan jika jazam ia padanya tetapi tiada mufakat ia bagi diri pekerjaannya, dinamakan jahil murakkab. Yang kedua ni, dia jazam, makna dia tetap pendirian. Dia kata tetap, betul, aku yakin. Dia kata aku yakin. Yakin apa? Yakin ayam beranak. Ayam memang beranak, aku yakin. Yang ni kalau kita pergi habaq kat dia, ada ayam bertelur, bukan beranak. Dah dia duk kata ayam beranak situlah. Yang ni kita panggil apa dia kata? Namakan akan dia jahil murakkab. Yang ni nama dia jahil murakkab. Jahil bertimpa-timpa. Tak boleh diajak. Bodoh sombong. Tak boleh diajak. Faham tak? Faham tak ni? Jahil basit, jahil sikit dengan jahil
bodoh sungguh-sungguh. Bodoh orang panggil apa? Jahil murakkab. Bodoh betul. Bodoh sungguh ni, dia dah pegang dah pendapat tu. Dia tak ubah dah pendapat tu. Dia duduk kata situ lah. Jahil murakkab. Yang ketiga, jazam ia padanya, dia muafakat baginya, tapi tiada dalil. Yang ketiga, dia tetap pendirian. Kata dia betul, tetap pendirian. Dia dah tetap dah. Dia tak ubah dah pendirian dia. Pendirian dia kata ayam bertelur. Ini contohlah bagi saya, ustaz bagi ni, saya bagi ni hak yang mudah. Hak mudah nak faham. Dia kata ayam bertelur. Betul, ayam bertelur. Aku tak akan ubah dah pendirian aku. Betul tak? Betul. Mutabiq lil haqqi. Makna dia bertepatan dengan yang benar. Hak betul. Betul. Tapi dia tak ada hujah. Tak ada dalil. Mana kata dalil kata ayam tu bertelur? Tak ada dalil. Maka ni nama dia taklid. Nama dia taklid. Jadi taklid. Jadi kita tanya dia, pasal apa yang hang pegang pendapat kata ayam tu bertelur? Pasal mak aku habang ayam bertelur. Tu hang yakin? Aku yakin lah. Hang bisa tengok tak? Tak bisa. Hang boleh buktikan tak ayam tu bertelur? Tak boleh. Lepas tu macam mana hang boleh tahu kata ayam tu bertelur? Mak aku habang. Aku yakin lah mak aku habang. Ini nama dia taklid. Faham faham dah? InsyaAllah. Baik. Dan barang siapa jahil ia pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah, dengan Rasulnya, daripada segala barang yang wajib diketahui akan dia dengan tashilnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Ini kita duk cerita pasal iman, bukan cerita pasal ayam bertelur, pasal lembu beranak. Tak. Tadi ni sebagai contoh. Baik. Jadi barang siapa jahil pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasul, dia jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu pasal Allah. Dia tak tahu benda-benda berkaitan tentang akidah. Akidah ni berkaitan Allah dan Rasul. Dia tak tahu barang yang wajib. Dia tak tahu secara tafsirnya, dia tak tahu. Maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Maka para ulama tak ada khilaf, tak bercanggah pendapat kata iman dia tak sah. Iman dia tak ada iman. Apa maksud sini? Orang ni bila kita tanya dia, yakin tak Allah Ta'ala tu wujud? Yakin tak Allah Ta'ala tu wujud? Tak tahu. Maka macam mana nak kata dia ada iman? Faham? Jadi orang macam ni, barang siapa yang jahil pada aqaid iman, dia tak tahu, jahil, bodoh, dia tak tahu tentang Allah Ta'ala tu wujud. Dia tak tahu kata Allah Ta'ala tu berkuasa. Dia tak tahu kata Allah Ta'ala tu kekal. Dia tak tahu. Maka sah ke iman dia? Maka kata ulama, tiada khilaf. Tiada khilaf ketiadaan imannya. Tapi ada pun iman orang yang taklid. Tapi kalau orang yang beriman dengan cara taklid, dia tak tahu hujah, dia tak ada dalil dia, tapi dia taklid. Iman dia iman taklid. Dia taklid, maka di sini para ulama bercanggah pendapat. Bersalahan ulama padanya. Bersalahan makna dia para ulama ada khilaf, ada pencanggah pendapat. Sah ada iman dia, ada kata sah, ada kata tak sah. Iman orang taklid.
Bila orang tanya dia Allah Ta'ala tu wujud tak? Wujud. Apa dalil dia? Dalil dia tak tahu. Allah Ta'ala tu berkuasa tak? Berkuasa. Apa dalil berkuasa? Tak tahu. Sah dah iman tu? Iman orang macam ni? Tahu tak? Nabi Muhammad tu diturunkan Nabi yang akhir. Nabi yang terakhir. Tahu? Mana dalil kata Nabi terakhir? Tak tahu. Maka orang yang dia hanya beriman secara taklid, tanpa dalil, maka sah dah iman dia. Bercanggah pendapat di kalangan para ulama. Baik. Bermula makna taklid. Taklid tu apa dia? Iaitu mengikut orang lain pada i'tiqadnya padahal tiada daripada dalil. Dia ikut orang tapi dia tak ada dalil. Dia hanya ikut orang saja. Tu nama dia taklid. Dia ikut dah. Allah tak, mereka kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tu kuasa. Dia ikut orang. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapati dengan dia akan sesuatu. Akal kita ni Allah Ta'ala bagi adalah alat. Alat untuk kita faham. Alat untuk kita dapat sesuatu. Kita nak boleh sesuatu, kita nak faham sesuatu, semua guna akal. Maka barang yang didapati akan dia oleh akal iaitu terbahagi atas 3 bahagi. Ni kita nak cerita hukum akal. Jadi bab akal ni dia ada 3 bahagian yang ikut hukum akal. Pada akalnya ada 3 hukum. Pertama, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Maka dinamakan dia wajib. Seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala dan wajib mengambil lapang pada jirim. Bagi setiap-tiap jirim. Apa maksud sini? Dia kata wajib pada akal. Akal kata tak boleh terima kata benda tu tak ada. Akal kata barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Tidak terima akan tiada. Tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Mesti ada benda tu. Mesti ada. Akal tak kata tak boleh, tak ada. Mesti ada. Contoh, bila tengok ada taik lembu, akal akan kata mesti ada lembu. Mesti ada. Wajib. Wajib pada akal. Itu dia kata panggil wajib pada akal. Wajib pada akal. Dia tengok ada dalil. Dalil dia apa? Dia tengok ada taik lembu. Bila ada taik lembu, mesti ada lembu. Takkan taik itu main mana? Mesti ada lembu. Maka di situ dia kata wajib pada akal ada benda tu. Contoh yang Tok Guru kita bagi dalam kitab ni, qidam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sedia. Wajib pada akal, Allah Ta'ala mesti, Allah Ta'ala sedia. Sedia. Sedia maknanya tidak ada mula dan tidak ada pengakhiran. Tidak ada bermula dan tidak ada akhir. Allah Ta'ala ada dalam keadaan sedia. Makna dia tidak ada mula, tidak ada akhir. Wajib pada akal. Dia bagi contoh lagi, jirim. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Jirim ni benda-benda yang letak pada jisim. Benda lah. Bangku. Mestilah ambil ruang, ambil lapang. Ambil lapang tu maksud dia ruang. Bahasa lama dia panggil ambil lapang, ruang. Bilik tu boleh muat 50 orang. Setiap orang tu jisim. Jirim tu dia membentuk, jisim tu terbentuk pada jirim. Setiap jirim tu, maknanya dia orang-orang yang dalam tu, dia akan ambil ruang. Kalau tak ambil ruang, bubuh pi 1000 orang pun sahih muat. Tapi dah bilik tu untuk 100 orang, tak boleh muat 200. 150 pun tak boleh. Pasal
mesti pada akal setiap orang, setiap benda dia akan ambil ruang. Dia akan ambil ruang. Itu wajib pada akal maksud dia. Yang kedua, barang yang didapati akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata. Barang yang didapati akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata, padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Barang yang akal tengok tiada aja, padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Mustahil, di mana ia mustahil seperti baharu Allah Ta'ala dan tiada mengambil lapang diri pada waktu wujudnya. Akal tak boleh terima benda tu tak ada. Mustahil benda tu tak ada. Akal tak boleh terima, mustahil. Tak boleh terima benda tu berlaku. Dia ambil contoh kat sini, seperti kita kata Allah Ta'ala tu baharu. Baharu sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada mula, kita ada tarikh lahir, Allah Ta'ala ada tarikh lahir. Mana boleh? Tuhan, Allah, dia pencipta segala-galanya, tiba-tiba dia pula ada tarikh lahir. Bila Allah Ta'ala wujud? Tak boleh. Akal tak boleh terima dia sama dengan kita. Dia macam mana di Tuhan? Sebab tu kita tak boleh terima selain daripada Allah sebagai Tuhan. Pasal mereka lebih kurang sama dengan kita. Kalau Fir'aun mengaku di Tuhan, Fir'aun tarikh lahir, dia dilahirkan oleh mak dia, sama macam kita dilahirkan oleh mak, maka dia tak boleh jadi Tuhan. Ini makna dia mustahil benda tu ada pada Allah Ta'ala. Antaranya di sini ialah baharu. Macam mana Allah Ta'ala tu baharu? Tak boleh. Gitu juga jirim. Kita kata jirim tadi dia tak ambil ruang. Mustahil lah. Mana boleh. Akal tak boleh terima lah. Ruang yang boleh isi 50 orang, tiba-tiba dia kata tak apa, 50 orang tu tak ambil ruang. Dia pun tak ambil ruang. Nak bohong apa? Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Tu maksud dia. Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Ada taik lembu, tapi tak ada lembu. Akal tak boleh terima. Mesti ada lembu. Tak ada. Lembu, taik dia ada. Lepas tu taik ni main mana? Taik ni tak tahu main mana. Mestilah lembu berak. Tak. Lembu tak berak. Tu taik main belakang. Tu kata akal. Mustahil lah. Mustahil. Yang ketiga, barang siapa sah pada akal adanya dan tiadanya seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ni, maka iaitu nama akan dia harus. Yang ketiga, harus pada akal. Harus pada akal. Harus pada akal. Harus. Ya. Kita kata harus pada akal ni. Contoh dia bagi kat sini, tok guru kita bagi kat sini, musannif kita ni, pengarang kitab kita ni, dia kata seperti Allah Ta'ala mengadakan akal makhluk. Harus bagi Allah. Harus pada akal. Allah nak cipta, Allah tak mau cipta. Harus. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Akal kata harus. Harus. Tadi ni saya nampak rimau dekat Tasik Gelugong. Rimau? Harus pada akal. Mungkin rimau main. Mungkin. Mungkin. Mari ni ada orang kena COVID-19 di Tasik Gelugong. Mungkin. Itu harus. Harus. Mungkin pada akal. Harus pada akal. Mungkin. Harus. Nak kata wajib? Tak semestinya. Nak kata mustahil pun tak. Sebab harus pada akal. Ada orang kena penyakit COVID-19 di Tasik Gelugong. Baik. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.
dan segala sifat yang mustahil atasnya dan segala sifat yang harus padanya. Dan demikian lagi bagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Faham ni? Ya. Tuan-tuan tak faham, boleh hantar mesej kat saya, no? Kalau tak faham, boleh. Apa maksud dia kata wajib pada mukallaf? Wajib tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dia tak kata hafal. Siapa kata wajib hafal sifat 20? Tak ada tok guru mana pun tak pernah ajak kata wajib hafal sifat 20. Tok guru suruh anak murid hafal. Macam saya lah kata wajib hafal, tak hafal Ustaz Rotan. Habis Rotan siapa tak hafal sifat 20. Wajib pada kata-kata peraturan sebagai orang mengaji. Tapi wajib pada syarak makna dia kalau tak tahu, bukan tak hafal, tak tahu, maka berdosa. Beza hafal dengan tahu. Yang tok guru duk sebut, ayah saya ngajak saya dulu, Tok Guru Haji Hashim Kelam dulu mengajak saya dulu. Ramai tok guru duk mengajak dulu, dia duk habaq kat kita wajib tahu. Dia tak kata wajib hafal. Siapa kata wajib hafal? Tak ada. Tuan-tuan yang duk komplain pasal sifat 20 ni, saya nak habaq lah. Kata sifat 20 yang kami ni wajib hafal. Kami wajib hafal sebagai anak murid, sebagai orang yang mengaji, dia hafal lah. Kami tak kata wajib pada syarak. Kami kata wajib tahu. Pasal apa? Tuan-tuan fikir tengok. Bila kita pergi tanya seorang, saya tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tu wajib ada ke tak? Tuan-tuan boleh jawab tak tahu. Macam mana tuan-tuan kata tak tahu Allah Ta'ala tu ada ke tak? Mestilah wajib tahu. Wajib tahu Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu sedia, qidam. Dia tak ada mula, tak ada akhir. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan tahu tak ni? Tahu tak Allah Ta'ala tu wajib? Wajib. Allah Ta'ala tu dia tidak ada mula, tidak ada akhir. Iaitu tidak ada mula, tidak ada akhir, qidam. Wajib tak bagi Allah Ta'ala mesti bersifat macam tu? Tuan-tuan boleh jawab kata tak tahu. Bila kata tuan-tuan kata tak tahu, makna dia tuan-tuan berdosa. Allah Ta'ala tu kekal, baqa. Wajib tak Allah Ta'ala tu kekal? Wajib. Wajib. Tuan-tuan kata wajib, tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan jawab, habang kata, saya pun tak tahu Allah Ta'ala tu kekal ke tak. Tuan-tuan iman tak sah. Bukan kata berdosa saja, iman pun tak sah. Sebab tak tahu benda ni. Sebab tu yang kita kata kat sini, Tok Guru kita kata kat sini, dia kata wajib setiap mukallaf pada syarat mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala sifat yang mustahil. Benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tu binasa. Hang tahu tak? Mustahil Allah Ta'ala tu buta. Mustahil Allah Ta'ala tu buta. Allah wajib melihat. Hang tahu tak? Tak tahu pula. Berdosa, malah tak sah iman. Sebab dia tak tahu benda yang mustahil bagi Allah. Benda asas. Ini kata asas makrifat. Makrifatullah. Dan juga yang harus padanya. Dan demikian juga segala sifat yang takluk bagi zat sekalian Rasul. Gitu juga tentang sifat Rasulullah, sifat Rasul-Rasul yang 4. Kena tahulah. Rasulullah SAW tak berbohong. Hang tahu tak? Rasulullah SAW wajib bersifat bercakap benar. Tahu tak? Tak tahu. Dia bisa bohong kot. Berdosa bila tak tahu. Bukan kata hafal. Maksud dia tahu. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsirnya secara tafsir, maknanya secara terperinci. Dia cukuplah kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna. Okey dah. Cuma secara tafsirnya kita kena tahulah. Tafsirnya macam mana? Kena bila orang pergi habaq kat dia, Allah Ta'ala tu bersifat wujud, Allah Ta'ala bersifat kekal, Allah Ta'ala bersifat melihat, Allah Ta'ala bersifat mendengar. Dia kena kata, betul, mestilah Allah Ta'ala
tak dengar, kok mana Allah Ta'ala pekak? Allah Ta'ala mestilah mendengar. Makna dia iman dia dah okey. Makna dia dah kira tak berdosa. Sekarang ni kita sebagai pelajar, kita nak iman kita hebat dengan Allah Ta'ala, maka kita belajar ada sifat 20 yang disusun oleh para ulama. Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, mereka susun kat kita nak bagi kita ni beriman sungguh-sungguh dengan Allah, bagi kuat dengan basic 20 sifat ni. Sifat sempurna Allah ni banyak. Nampak? Lah ni kita nak letakkan, ulama tolong letak kita ada 20. Ada 20 sifat. Jadi 20 sifat ni lah yang kita nak belajar. Lepas pada habis sifat 20, sifat Nabi-Nabi bab akidah ni, kita akan pergi kitab bab sembahyang. Ya. Jadi Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsih. Allahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, Allahu basiran, mutakalliman. Jadi sifat 20 pakat-pakat apai lah. Ni Afiqah kata apa ni? Awita dia kata Allah Ta'ala tu kekal. Wajib setiap mukallaf percaya Allah Ta'ala tu wujud. Jadi itu benda yang makna dia sifat yang kita belajar. Wajib tahu. Jangan tak tahu. Tak tahu maka tak sah iman. Tak tahu bukan hafal, tak tahu. Jadi jangan ada orang kata saya tak tahu yang Allah Ta'ala tu kekal. Tak boleh. Mesti dia tahu. Jadi sebab tu kita nak belajar supaya kita kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah kenal Allah Ta'ala. InsyaAllah esok kita sambung lagi menceritakan tentang wujud kita sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'sula, taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi esok.